Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepada semua pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar sejarah tingkatan 1. Jadi sekarang kita masuk di bab 6 sudah, yaitu peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Bab 7 nanti pula tamadun India dan China. Jadi mana sudah perginya 4 tamadun yang awal sebelum ni kan? Mesopotamia, Mesir Purba, Wang He, Indus. Mana ada orang? Jadi empat tamadun itu, zaman mereka berakhir sekitar 1000 hingga 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi maksudnya adakah penduduk tamadun itu mati semuanya pada masa itu? Tidaklah, bukannya mereka mati. Mereka ada di situ, tetapi kemajuan tamadun mereka tidaklah sehebat pada zaman kemuncaknya. Maksudnya mereka telah mengalami kemunduran pada masa itu. Jadi manusia pun pada masa itu hidup seperti biasa, tapi tiada kerajaan yang hebat seperti zaman kemuncaknya. Jadi kita tidak nampak tiada tinggalan-tinggalannya. Jadi tamadun ini pun bukannya hilang begitu saja. Dia cuma mengalami kemunduran dan ada juga yang mengalami keruntuhan. Contohnya macam tamadun Mesopotamia. And then tamadun Mesir Purba. Jadi mereka tamadun mereka runtuh, kerajaan mereka runtuh dan wujud tamadun yang baru. Beberapa ratus tahun selepas itu. Contohnya apa? Tamadun Yunani dan juga tamadun Rom. Jadi kalau China dengan Wang He dengan Indus pula. Kalau tamadun Wang He berkembang, meningkat tamadunnya menjadi tamadun China. And then kalau tamadun Indus pula meningkat lagi tamadunnya menjadi tamadun India. Jadi begitu dia punya time frame. Jadi empat tamadun ini, zaman peningkatan tamadun ini, Yunani, Rom, China dan India, mereka muncul zaman kemuncaknya sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Maksudnya 3000 tahun yang lalu lah. 1000 tahun sebelum Masehi. Sekarang kita sudah 2021 Masehi kan. Jadi zaman itu sudah berlalu. Macam mana kita tahu? Daripada tinggalan-tinggalan sejarah lah yang mereka tinggalkan kan, yang kita boleh lihat, yang kita boleh kaji sehingga hari ini. Jadi sekarang kita pergi ke kaji pula tamadun Yunani dan Rom. Macam mana kita tahu wujudnya tamadun Yunani dan Rom ini? Adalah tinggalan sejarahnya. Ada banyak bukti-bukti yang kita boleh kaji, yang mampu menceritakan bagaimana hebatnya tamadun mereka pada masa itu. Alright. Jadi sekarang kita start dengan tamadun Yunani dan juga Rom. Alright. Kita tengok tamadun Yunani. Di mana lokasi tamadun Yunani ini? Pertama, tamadun Yunani ini berkembang antara tahun 1000 sebelum Masehi hingga 800 tahun sebelum Masehi. Tamadun itu. Maksudnya 3000 tahun lah sudah. Jadi tamadun Yunani ini menjadi pencetus ataupun starting point kepada perkembangan tamadun Eropah. Tentu Eropah baru mula naik. Masyarakat Eropah semakin maju dan menjadi masyarakat yang moden. Melalui tamadun Yunani. Maksudnya tamadun Yunani ini inspirasi kepada peningkatan tamadun selepas itu, sehinggalah kepada zaman moden pada hari ini. Jadi di mana lokasinya? Lokasinya lah Yunani. Yunani itu di mana? Greece, kawasan laut kan, kawasan kepulauan. Jadi tidak heranlah kalau mereka pandai belayar. Jadi tamadun Yunani ini terkenal dengan negara kota atau city state bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Yunani digelar sebagai polis. Bukan polis yang tangkap orang tuh. Polis ini bermaksud bandar. Bandar. Negara kota lah, bandar besar. Jadi polis ini dia ada 3 komponen utama, yaitu bandar utama, bandar kecil dan kawasan kampung. Maksudnya kawasan bandar tu ada bandar utama, pusat bandar, lepas tu di tepinya ada banyak kawasan bandar kecil, dan di luar bandar pula ada situ banyak kampung. Jadi dia gabungan itu membentuk sebuah polis. Alright. Jadi polis ini bukan saja jadi ibu kota, tapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi. Masyarakat berkumpul di situ. Banyak kegiatan ekonomi dijalankan di situ, pertabiran, aktiviti sosial, semuanya berada di kawasan polis. Jadi di tengah-tengah polis ini terdapat Akropolis. Akropolis ini maksudnya pusat bandar. Pusat bandar yang dikelilingi oleh kubu, ada tembok. Jadi Akropolis ni dia tempatnya strategik, dia tinggi,
dia selamat, dan senang untuk diakses. Jadi dalam kawasan Akropolis ni ada apa? Ada dewan perhimpunan, ada rumah ibadat, bangunan kerajaan, istana, rumah-rumah golongan bangsawan. Itu Akropolis. Alright. Nanti kita tengok satu persatu macam mana tu Akropolis tu. Ini kita tengok dulu gambarnya ni. Ini Akropolis. Kalau kita tengok melalui Google Earth, ini dia. Akropolis yang berada di mana nih? Di Athens. Sampai sekarang tinggalannya masih ada. Masih berdiri teguh lagi. Dan dipelihara oleh kerajaan Greece. Untuk diisytiharkan sebagai tapak warisan sejarah lah. Tidak boleh diganggu di situ. Tapi kawasan sekitarnya sudah menjadi kawasan bandar lah. Jadi kawasan perumahan. Tapi ada kawasan-kawasan ini tinggalan Yunani ini yang dipelihara oleh kerajaan. Dijadikan sebagai tapak sejarah. And then di kawasan sekitar polis ni ada kawasan lapang yang dikenali sebagai agora. Jadi digunakan sebagai tempat pertemuan dan juga pasar. Maksudnya kawasan yang rata, yang lapang, situ orang berkumpul. Sampai sekarang pun kita buat begitu kan. Kawasan rata yang luas, kita buat bazar di situ. Contohnya bazar Ramadan ke apa kan, buat pesta ke apa situ kan. Jadi itulah dinamakan sebagai agora. Alright. Jadi kita tengok kawasan tinggalan Akropolis yang berada di Athens. Sampai sekarang masih ada. Alright. Siapa cikgu pun belum pernah lagi sampai ke sini. Semoga suatu hari nanti dapatlah pergi tengok sendiri depan mata tinggalan tamadun Yunani ini. Alright. Jadi di kawasan polis ini, penduduk yang tinggal dekat dengan Akropolis lebih aktif terlibat dalam urusan negara berbanding dengan penduduk yang tinggal yang jauh dari Akropolis. Maksudnya yang tinggal dekat Akropolis ini memang pegawai-pegawai kerajaan lah. Orang-orang kerajaan. And then kalau yang di kampung-kampung macam biasalah, mereka menjalankan kegiatan pertanian. Macam negara kita lah kan, orang yang tinggal di Putrajaya sana, di Bandar Putrajaya. Dorang lah yang memanglah kerja dorang menguruskan kerajaan kan. Right? Yang di kampung memanglah bertani. And then seterusnya kalau di tamadun Yunani ini, ada 3 polis yang terkenal, yaitu yaitu Athens, Sparta dan juga Korin. Yang paling terkenal ni Sparta lah kan, sebab ada movie-nya kan, 300 Spartan tu kan, yang perang-perang tu, yang tagap-tagap tu semuanya tu, ada six pack. Jadi ini tapi dalam tajuk ini kita banyak cerita pasal Athens ya. Alright. Jadi negara kota yang paling ramai penduduk Athens. Athens ini ibu negara Greece sekarang. And then Sparta pula yang paling luas. Paling luas tanahnya. And then ciri utama sebuah polis ialah mereka mempunyai penduduk yang ramai dan wilayahnya yang luas. Kalau Athens dianggarkan dalam 40.000 orang, Sparta 16.000 orang, Korin ada 10.000 orang. Sikitlah kalau berbanding sekarang kan. Kalau sekarang kita bandaraya, dia mesti lebih mesti lebih 1 juta kan penduduk kan. Alright. Jadi kalau mungkin ini anggaran ahli sejarah lah. Mungkin penduduk zaman itu lebih ramai daripada yang dianggarkan. Kalau 40.000 sikit batu 40.000 sebenarnya. Untuk sebuah bandar. Alright. And then seterusnya bagi penduduk Yunani, polis merupakan kawasan tanah suci kurniaan dewa. Itu orang punya kepercayaan. Kawasan polis ini, bandar ni adalah tanah suci bagi mereka. Sebab itulah kawasan bandar ni jadi pusat ibadat juga. Dan setiap orang percaya setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menjaga kepentingan polis ini. Jadi orang punya mentaliti itu menyebabkan mereka rasa ada semangat kekitaan untuk sama-sama membangunkan orang punya negara kota ni, orang punya polis. Alright. Jadi itu sedikit berkenaan dengan tamadun Yunani. Ingat, tamadun Yunani ada 3 bandar, Athens, Sparta dan Korin. Alright. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang.